A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah pun sampai ke 3 Ramadan. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak berbicara tentang surah yang ketiga dalam mushaf Al-Quran kita, iaitu surah Al-Imran yang berada selepas kedudukan selepas surah Al-Baqarah. Jadi surah ini merupakan surah Madaniyah, ya. Surah Madaniyah dan mengandungi sebanyak 200 ayat. Dan mengikut urutan penurunannya, ia merupakan surah yang ke-89 turun selepas suratul Anfal. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahawa jika surah Madaniyah itu, iaitu suasananya adalah selepas hijrah Nabi SAW ke bumi Madinah, iaitu dalam proses pembentukan kerajaan Madinah. Jadi Nabi SAW ketika itu bukan semata berhadapan dengan musuh utama baginda, iaitu musyrikin Mekah, tetapi Nabi juga berhadapan dengan 2 atau 3 lagi golongan lain yang ada dalam proses pembentukan kerajaan ini, iaitu golongan Ahlul Kitab daripada Yahudi dan juga golongan Ahlul Kitab daripada Nasrani, Yahudi dan Kristian, dan juga golongan munafikin. Jadi makin bertambahlah, kita kata apa, cabaran dan dugaan mehnah perjuangan Nabi SAW. Jadi ada sebuah tesis PhD karangan Dr. Umar Ali Hassan Arafat yang bertajuk Dilalatu Asma'is Suwaril Quraniyah ala Mahawiriha wa Mawdu'atiha, yang berbicara tentang hikmah penamaan surah secara detail, ya. Jadi secara ringkaslah, ya, hafizahullah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau atas usahanya ini yang banyak membantu kita di dalam mencari hikmah di sebalik penamaan surah. Jadi mengikut Sya'rawi rahimahullah, ya, surah Al-Imran diberi nama surah Al-Imran. Surah Al-Imran, bukan Al-Imran, ya. Al-Imran, Alu yang bermaksud ailah ataupun keluarga, ya. Keluarga Imran, ya. Itu sebagai takriman, sebagai kemuliaan terhadap sahib hadhihi diyanah, terhadap keluarga kepada agama tersebut, agama Nasrani tersebut, agama Kristian, ya. Al-Imran di dalam ayat yang ketiga di dalam surah ini, iaitu innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Jadi dalam banyak-banyak, ya, 3 depan tu adalah para nabi, ya. Al-Imran disebutkan terpilih, ya, 'alal alamin, ke atas sekalian umat manusia. Terpilih yang bagaimana, ya? Terpilih untuk, iaitu dalam susunan jalur keturunan mereka ataupun zuriatnya, seorang yang bernama Maryam alaihissalam terpilih untuk menerima satu mukjizat besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu dari rahimnya lahirnya seorang Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi terpilihnya Maryam alaihissalam itu ada asbabnya, dan ia signifikan dengan pemilihan umat Islam sebagai ummatut tauhid dan sebagai kita panggil apa, peneraju umat akhir zaman. Jadi Dr. Umar Ali Hassan Arafat, ya, mengatakan tema utama surah ini adalah istifa, pemilihan, ya. Cabaran terhadap pemilihan, kemudian bagaimana nak mengekalkan pemilihan tersebut, dan bagaimana sunnatullah di dalam suatu pemilihan. Jadi kita lihat Dr. Umar membahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian yang pertama yang berbicara tentang tauhid, wahdaniyatullah, iaitu daripada ayat 1 hingga 18. Innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Itu ayat yang ke-19, yang ke-18. Kita lihat ayat yang pertama dalam surah ini. Ayat yang kedua iaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu Tuhan yang tidak ada selain padanya Tuhan. Dia maha hidup, maha Al-Qayyum, iaitu dia
mampu dengan diri sendiri, tidak memerlukan apa bantuan, tidak perlu makan minum seperti manusia. Sekaligus ia membatalkan dakwaan para ahlul kitab Nasrani bahawa Isa itu adalah Tuhan, sedangkan Isa itu makan dan minum, dan Allah itu Al-Qayyum, tidak memerlukan semua perkara itu. Jadi kemudian itu adalah kita panggil apa, bahagian yang pertama, ithbat wahdaniyatullah, untuk penegasan terhadap wahdaniyatullah. Dan disebutkan innad dina indallahi al-Islam, iaitu agama yang terpilih di sisi Allah adalah agama Islam, ya. Tetapi ahlul kitab tetap menentang perkara tersebut atas asbab apa? Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Baghyan bainahum, perkataan baghyan itu mengikut Sya'rawi iaitu talabul isti'la bi ghairi haqq, iaitu mereka meminta kemegahan ataupun mereka minta ditinggikan tanpa hak. Setelah pelbagai penyelewengan, pelbagai perbuatan yang mereka lakukan hingga mereka terkeluar daripada menjadi umat yang terpilih, tapi mereka masih lagi mahu meminta perkara tersebut, ya. Itu tidak layak bagi mereka. Jadi itu adalah bahagian yang pertama, ya. Kemudian bahagian yang kedua di dalam surah ini, itu yang bermula daripada ayat 19 hingga ayat 115, ya. Ia memfokuskan tentang mauqif ataupun pendirian ataupun bagaimana respon ahlul kitab daripada Nasrani ini, ahlul kitab Kristian ini, terhadap pemilihan umat tauhid ini, terhadap pemilihan agama Islam itu sebagai agama yang terpilih. Jadi sebab itu di dalam bahagian kedua ini kita akan lihat banyaknya ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Okay. Lima tuhajun, okay, haula ihajajtum, sebagai dan sebagainya, perkataan-perkataan yang berunsurkan perdebatan ataupun jawab balas. Okay. Jawab balas. Jadi itu adalah untuk jawab balas kepada ahlul kitab Nasrani tersebut, ya, yang mana mereka katakan Isa itu adalah Tuhan, sedangkan Allah Subhanahu Taala sebutkan di dalam surah ini, wa rasulan ila bani Israel, beliau adalah rasul terhadap Bani Israel. Kemudian apa lagi mereka kata, iaitu Isa itu anak Allah, ya. Wal'iyadzubillah. Jadi dibalas balik di dalam segmen ataupun bahagian kedua ini, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah adalah sebagaimana Nabi Adam. Nabi Adam yang lahir tanpa bapa dan tanpa ibu, sedangkan Nabi Isa pula lahir tanpa bapa. Jadi lebih ajaib kalau ikut logik kita adalah Nabi Adam AS, okey. Tapi tidak pula kita kata Nabi Adam AS itu anak Allah, ya. Jadi di sini berlaku jawab balas balik terhadap apa dakwaan-dakwaan orang Kristian Nasrani itu terhadap yang menyebabkan akidah mereka terseleweng, ya. Dan di dalam bahagian ini juga disebutkan apa asbab mereka itu terkeluar daripada menjadi umat pilihan, ya. Yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila, ya kan, mereka berjual beli terhadap janji-janji mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka yalwuna alsinatahum bil kitab, mereka putar belik, ya, lidah mereka yang mengatakan apa yang mereka kata itu adalah daripada Allah, padahal ia bukan daripada Allah, ya. Dan semua perkara-perkara tersebut yang menyebabkan mereka tidak lagi menjadi umat pilihan. Jadi kemudian kita lihat, ya, di bahagian yang ketiga mengikut pembahagian Dr. Umar Ali Hassan Arafat, ini adalah pendirian ataupun respon musyrikin terhadap umat tauhid, respon musyrikin terhadap orang Islam. Okey, saya lupa nak sebut bahawa di bahagian pertama tadi ada disebut tentang sedikit tentang Badar, perang Badar, ya. Kull ladina kafaru satughlabu wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad qad kana lakum ayatun fi fi'atain iltaqata. Jadi disebutkan perang Badar ini sebagai contoh gambaran satu pihak
tentera iaitu Islam yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk dimenangkan. Atas asbab apakah mereka dimenangkan? Okey, kita lihat ayat di bawahnya, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Secara asasnya manusia itu ia diliputi dengan syahwat terhadap wanita, anak isteri, keluarga, terhadap kenderaan, ya, terhadap emas, perak, ladang dan sebagainya. Tetapi ashabu Badar ataupun tentera Badar ini telah memutuskan syahwat mereka terhadap dunia dan mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala semata. Di atas sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah memenangkan mereka ke atas pihak musyrikin Makkah yang jumlahnya jauh lebih ramai. Jadi kita lihat pada bahagian ketiga ini disebutkan tentang kisah Ashab Uhud. Okey, iaitu perang Uhud. Kalau perang Badar tadi kita menang, tetapi kali ini dalam perang Uhud ini berlaku sedikit kekalahan, ya. Walaqad sadaqakumullahu wa'dah id tahussunahum biidnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amr. Okey, apabila kamu mula berpecah belah, mula bergaduh-gaduh dalam suatu urusan, dan wa'asaitum, kamu melanggar bila Nabi suruh kamu tak ikut, ya ke? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, setelah kamu melihat apa yang kamu suka, bila kamu dah nampak harta rampasan kat belakang, dah nampak hamba-hamba yang akan ditawan dan sebagainya, maka dah mula lari dah daripada niat asal tersebut. Jadi itu menyebabkan mereka tak terpilih untuk dimenangkan. Okey. Jadi akhirnya mereka kalah di dalam peperangan Uhud itu, ya. Okey, secara ringkasnya lah, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi kembali semangat mereka, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Janganlah kamu merasa hina, merasa sedih, sedangkan kamu adalah umat yang tinggi, sekiranya kamu beriman. Okey, jadi Allah ampunkan dosa bagaimana-mana yang menyedari kesilapan mereka itu, dan kembali membetulkan niat tersebut, ya. Jadi kemudian kita lihat pada bahagian yang keempat, iaitu bahagian yang terakhir ini, iaitu kembali menegaskan tentang kita kata apa, tentang pendirian Ahlul Kitab dan pendirian al-musyrikin Makkah. Dan di akhir sekali, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan saling berpesanlah dengan kesabaran, warabitu, dan saling menguatkanlah. Okay. Ini berlawanan dengan tadi berpecah. Bila berpecah memang tak akan menang. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, mudah-mudahan kalian akan berjaya. Jadi untuk menjadi ummatul mustafah ataupun umat yang terpilih ini, mahu tak mahu kita kena ikut. Dan lihatlah di dalam surah Al-Imran ini beberapa saranan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, saling amar ma'ruf nahi munkar, okey, wa tu'minuna billah, dan paling penting sekali kita menjauhi perpecahan. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya tentang surah Al-Imran secara ringkas, yang membicarakan tentang ciri-ciri ummatul mustafah sebagaimana Al-Imran yang terpilih daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas asbab Imra'atu Imran ataupun ibu Sayyidatuna Maryam alaihissalam yang niatnya sangat tulus, ya, inginkan anak dalam kandungannya itu berkhidmat untuk agama. Jadi Allah menghadiahkannya dengan lebih indah lagi, iaitu anaknya itu membawa satu mukjizat besar, iaitu mengandungkan Isa alaihissalam. Jadi sama-sama kita ambil pedoman dan mudah-mudahan membantu tadabbur tuan-tuan semua. Dan saya rasa daripada setakat itu sahaja, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.